Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 6 April, saya Syahira Isatia ke tajuk utama pagi ini. Jumlah kematian COVID-19 catat 68,125 kematian di seluruh dunia. 8 warga Malaysia ingin pulang menaiki pesawat khas ditahan di India. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 8 warga negara Malaysia yang berhasrat menaiki pesawat khas ke Malaysia ditahan di lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi di Delhi. Stesen NDTV melaporkan sumber berkata mereka adalah sebahagian daripada peserta yang menghadiri Perhimpunan Pusat Tablighi Jamaat di Nizamuddin yang telah ditandakan sebagai titik panas bagi penyebaran COVID-19. 1/3 daripada kes COVID-19 di India iaitu lebih daripada 1,000 orang dikaitkan dengan Perhimpunan Agama bulan lalu yang dihoskan oleh Tablighi Jamaat. Menurut sumber, 8 rakyat Malaysia yang menghadiri acara bulan lalu bersembunyi di tempat berbeza di Delhi dan berhasrat mengambil penerbangan bantuan Malindo Air untuk pulang ke Malaysia. Mereka akan diserahkan kepada Polis Delhi dan Jabatan Kesihatan untuk siasatan lanjut. Baik, 3 kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD mencatat pertambahan kes positif COVID-19 kemarin berikutan usaha aktiviti pengesanan aktif yang dijalankan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata lebih 30 kes baru direkodkan di 2 kampung di Simpang Renggam, Kelong Johor, di Batu 2 hingga 24, Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor dan Menara City One di Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur. Jumlah penduduk di Keluang adalah 3,755 dan jumlah disaring setakat ini ialah 1,634. Dan jumlah kes positif di Keluang semalam saya umumkan 135. Hari ini ada pertambahan 12 kes positif di kawasan itu, iaitu Bandar Baru Ibrahim Majid ada pertambahan 12 kes. Semalam diumumkan 100, hari ini ialah 112. Tambahnya di Sungai Lui, Hulu Langat sebanyak 328 kes positif direkodkan, iaitu pertambahan 14 kes. Manakala di Menara City One pertambahan 5 kes yang menyumbang kepada 24 kes positif. Sabtu lalu 179 kes baru dilaporkan yang membawa kepada jumlah kes positif COVID-19 sebanyak 3,662 kes. Sementara itu, Datuk Dr. Nur Hisham berkata KKM menunggu garis panduan terkini daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai penggunaan penutup mulut dan hidung. Beliau bagaimanapun menegaskan kementerian tiada halangan jika orang ramai ingin memakainya, terutama ketika berada di tempat awam. Now the question is whether the public should be everyone should wear a mask. But if you are exposing yourself to the public, perhaps you should. But again, to make it, we need to look into evidence first in terms of do we really need to wear a mask. I think we're waiting for WHO's guideline. But as I said, we have no obstruction or objection for those who want to wear a mask, particularly when you are out in the public. Tambahnya, ketika ini petugas kesihatan dan barisan hadapan paling penting untuk memakai penutup mulut dan hidung apabila berhadapan dengan orang awam. Manakala bagi orang awam, pemakaian disarankan jika mempunyai gejala jangkitan COVID-19. Beliau mengulas kenyataan WHO yang bersedia untuk mengkaji semula garis panduan yang dikeluarkan berhubung pemakaian penutup mulut dan hidung. Sementara itu, Kementerian Kesihatan komite dalam membendung penularan COVID-19 di kalangan warga asing. Kementerian Kesihatan jelas Datuk Dr. Nur Hisham akan bekerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan NGO untuk membolehkan golongan itu termasuk etnik Rohingya tampil membuat ujian saringan COVID-19. Kalau kita lihat laman sawang saya telah upload satu saringan untuk Rohingya group. Jadi di Pasar Selayang contohnya kita buka klinik
dan kita menjalankan saringan kepada mereka dan mereka yang yang datang tampil ke depan untuk menjalankan saringan. Seterusnya, persoalan sama ada umat Islam boleh menunaikan solat Jumaat dan tarawih akan ditentukan berdasarkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata perkara itu terpulang kepada keputusan kerajaan sama ada PKP dilanjutkan ke fasa ketiga atau tidak. Ya, isu seperti ini kita kena tengok apakah PKP yang ketiga akan diumumkan atau tidak. Apabila itu berlaku, maka kita akan buat satu pandangan khusus. Sepanjang tempoh PKP fasa pertama dan fasa kedua, 4 kali umat Islam tidak dapat menunaikan solat Jumaat. Ini juga menimbulkan persoalan sama ada solat tarawih di bulan Ramadan yang bermula 24 April ini akan dapat dilaksanakan atau tidak. Terdahulu, Datuk Seri Zulkifli ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan bantuan tabung musaadah COVID-19 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di perkampungan orang asli di Sungai Berwah, Hulu Terengganu. Pada majlis itu, seramai 124 isi rumah mendapat bantuan bekalan makanan. Tiada perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bagi penghuni projek perumahan rakyat PPR Taman Harmoni Batu 3 Sandakan Sabah. Ketua Polis Daerah Sandakan Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin menafikan perkara itu sambil memaklumkan kawalan dan pemantauan lebih serius dilakukan berikutan terdapat individu positif COVID-19 di kawasan terbabit. Kawasan ini dikatakan telah ada 5 orang yang positif COVID-19 dan beberapa orang telah dihantar ke pusat kuarantin. Jadi kerana daripada itu pihak Presiden mengarahkan supaya kawalan di PPR Harmoni diperketatkan, terutama daripada keluar masuk yang melibatkan penduduk di sini. Tetapi tidak sampai ke tahap PKPD lah. Masih lagi PKP, tapi pergerakan penduduk-penduduk sini dikawal. Dan pihak KKM juga akan mengadakan saringan kesihatan kepada seluruh penduduk di sini. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika membuat tinjauan di projek perumahan rakyat PPR Taman Harmoni Batu 3 Sandakan. Muhammad Azhar menegaskan kawalan rapi di PPR itu akan dijalankan sehingga 14 April ini. Dalam pada itu, pihak Kementerian Kesihatan akan membuka klinik bagi memudahkan penduduk mendapatkan rawatan kesihatan tanpa keluar dari kawasan taman perumahan. Semua urusan berkaitan COVID-19 di Sarawak termasuk agihan bantuan kepada rakyat tidak terjejas meskipun 5 menterinya kini diarah menjalani kuarantin diri di rumah. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata 2 timbalannya Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan masih menjalankan tugas seperti biasa tanpa memerlukan mereka datang ke pejabat atau menghadiri mesyuarat. Semua dah di kuarantin 14 hari dan tidak ada halangan, tidak ada menjejaskan. Bahkan saya berhubung dengan Datuk Ahmad Douglas menerusi penembakan ikon kita dan juga kita sekarang ada video conference, senanglah. Beliau ditemui selepas melancarkan penghantaran bekalan makanan ke kawasan pedalaman menggunakan helikopter pihak bomba dan tentera udara Diraja Malaysia TUDM. Ia membabitkan kawasan terpencil di Miri, Bintulu, Kapit dan Limbang. Sebelum ini, 3 Menteri Kabinet Sarawak turut di kuarantin iaitu Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Queen Hian, serta Menteri Utiliti, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Pengecualian bayaran sewa selama 6 bulan untuk bangunan kerajaan tidak termasuk taska menerusi pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dianggarkan membabitkan kos berjumlah 20 juta ringgit. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Syamsul Anwar Nasarah, bayaran sewa bagi 220 taska terbabit di seluruh negara pula dianggarkan memberi implikasi kewangan sebanyak 5.28 juta ringgit.
Menerusi kenyataan di Facebooknya semalam, beliau menasihatkan kementerian dan agensi di mana penyewa premis milik kerajaan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria dan kedai serba yang beroperasi hendaklah berunding dengan operator masing-masing bagi melaksanakan keputusan terbabit. Pengecualian itu diharapkan dapat meringankan beban yang ditanggung oleh pengendali premis yang terkesan susulan pelaksanaan peraturan kawalan pergerakan PKP akibat penularan wabak COVID-19. Pada 27 Mac lalu, kerajaan bersetuju memberikan pengecualian sewaan selama 6 bulan untuk semua premis milik Kerajaan Persekutuan. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menerima lebih 60,000 permohonan musaadah Khairah BPZ dalam tempoh 5 hari sejak dibuka 1 April lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Syukri Yusof berkata bantuan dengan dana RM1 juta itu dibuka secara dalam talian dan terpaksa dihadkan permohonan harian kerana jumlah yang tinggi. Menerusi satu kenyataan semalam, Ahmad Syukri menjelaskan permohonan secara dalam talian itu dihadkan secara harian bagi membolehkan pihaknya memproses permohonan dan menyalurkan bantuan kepada golongan B40 yang memerlukan selepas terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setiap permohonan diproses dalam masa 7 hari setelah diterima. Setakat ini sebanyak 1,755 permohonan diluluskan dan 556 daripadanya menerima bayaran bantuan muasadah Khairah BPZ melalui akaun bank masing-masing. Nestle Malaysia mengumumkan 150 senarai pemenang pertama bagi peraduan terbaru dan terbesar di seluruh negara, iaitu peraduan Nestle Gaji Seumur Hidup. Ini khabar gembira pada waktu mencabar bagi pemenang yang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM500. Nestle Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan setakat ini lebih 220,000 penyertaan diterima. Rakyat Malaysia masih berpeluang untuk merebut peluang 10 pemenang gaji setahun sehingga Jun 2020 dengan membeli produk Nestle dan menyertai peraduan menerusi laman web e-dagang. Peraduan Nestle Gaji Seumur Hidup menawarkan hadiah wang tunai bernilai hingga RM4 juta. Dua pemenang hadiah utama yang terpilih menerima gaji seumur hidup iaitu RM3,000 setiap bulan, manakala hadiah wang tunai RM500 akan diberi kepada 50 pemenang setiap minggu sepanjang tempoh peraduan berlangsung. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Menurut sumber rasmi, sehingga semalam jumlah kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 meningkat kepada 68,125 orang. Lebih daripada 1.2 juta kes yang diisytiharkan didaftarkan di 191 negara dan wilayah sejak epidemik pertama muncul di China pada bulan Disember. Daripada kes ini, sekurang-kurangnya 238,800 orang kini dilaporkan pulih. Dalam tempoh 24 jam, 4,690 kematian baru dan 75,522 kes baru direkodkan di seluruh dunia. Negara yang melaporkan kematian paling baru sejak Sabtu adalah Amerika Syarikat dengan 1,165 kematian, menjadikan jumlahnya mencatat lebih 10,000 kematian. Sepanyol dengan 674 dan Britain pada 621 serta Itali dengan lebih 15,000 kematian. Daripada data yang dikumpulkan dari pihak berkuasa negara dan maklumat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO mungkin mencerminkan hanya sebahagian kecil daripada bilangan jangkitan sebenar. Banyak negara hanya menguji kes yang memerlukan kemasukan ke hospital. Eropah menyenaraikan 664,514 kes dan 49,137 kematian setakat ini. Manakala Asia Barat mencatatkan 76,082 kes dan 3,794 kematian. Amerika Latin dan Caribbean 30,539 kes dengan 1,053 kematian.
Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China semalam mengumumkan 30 kes baru jangkitan COVID-19 dengan 3 kes kematian. 25 kes yang dilaporkan merupakan kes import dan ia berkait dengan individu yang baru pulang dari luar negara. Jumlah kumpulan itu meningkat berbanding data sebelum ini dengan 18 kes. 5 jangkitan tempatan turut dilaporkan dan semuanya di wilayah Guangdong, selatan China. Turut dilaporkan adalah 47 kes asimptomatik di Tanah Besar China dan kerajaan pusat telah mengarahkan pihak berkuasa tempatan mengenal pasti pesakit dan menjalani kuarantin. Asimptomatik adalah individu yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala tetapi positif wabak. Individu dijangkiti boleh menyebarkan virus tanpa mengetahui bahawa dia menyebarkannya. Setakat ini, China telah mencatat 3,329 kes kematian dengan 81,669 kes positif dan berada di kedudukan ke-6 negara paling terjejas akibat COVID-19. Seterusnya, kes pesakit kritikal akibat COVID-19 di Itali buat pertama kalinya menurun sejak wabak berkenaan melanda negara itu. Ia diumumkan oleh Ketua Jabatan Perlindungan Awam Angelo Borelli dalam satu sidang media yang berlangsung di Rome. Beliau berkata jumlah pesakit kritikal yang direkodkan sebelum ini seramai 4,068 orang dan ia menurun kepada 3,994. Walaupun penurunan hanya 74 orang, namun ia satu perkembangan positif bagi pihak hospital dan anggota kesihatan. Bagaimanapun, jumlah kematian masih belum menunjukkan penurunan mendadak dan beliau mengumumkan 691 kematian kes telah direkodkan, menjadikan jumlah kes kematian di Itali setakat ini adalah 15,362 kes. Susulan peningkatan kes pandemik COVID-19 di Jakarta, Indonesia, Gubernurnya Anies Baswedan mengeluarkan perintah ke atas penumpang yang tidak memakai topeng mulut dan hidung dilarang untuk menaiki pengangkutan awam. Arahan itu akan berkuat kuasa bermula 12 April ini melibatkan pengangkutan seperti Transjakarta, MRT dan LRT. Individu yang ingkar juga dilarang untuk menaiki perkhidmatan bas awam. Langkah ini dilaksanakan bagi mengurangkan risiko penularan wabak terutamanya melibatkan warga Jakarta. Angka positif akibat COVID-19 di Jakarta kini mencecah 1,071 kes dan 191 kes kematian di Indonesia. 99 kes adalah dari Jakarta. Pelaksanaan perintah berkurung di Iraq yang ketat tidak menghalang segelintir sukarelawan melakukan kerja-kerja pengagihan barangan keperluan kepada penduduk setempat. Bagi mereka, tugas ini berikutan terbit rasa tanggungjawab dalam diri mereka selain orang lain turut diseru untuk turut serta. Setakat ini, 56 warga negara Iraq maut dan lebih 800 lagi positif coronavirus. Namun, angka sebenar dijangka akan meningkat lebih tinggi selepas lebih banyak keputusan saringan ujian diperolehi nanti. Dalam usaha untuk mengekang penyebaran wabak, kerajaan melaksanakan perintah berkurung di seluruh negara menyaksikan penutupan sekolah dan kedai-kedai. Meskipun begitu, kerajaan masih membayar gaji dan pencen kepada penjawat awam dan pesara kerajaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam segmen sukan. Majlis Sukan Negara MSN mengambil keputusan untuk merujuk kepada Jawatankuasa Tertinggi Sukan Malaysia, SUKMA, mengenai status sukan angkat berat sama ada ia akan dipertandingkan atau tidak pada tamasya itu di Johor. Ia susulan keputusan Persekutuan Angkat Berat Dunia IWF menggantung Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM selama setahun bermula 1 April 2020 dari menyertai sebarang kejohanan di bawah badan induk itu kerana kes doping. Menerusi kenyataan rasmi oleh Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail semalam, beliau menjelaskan sehingga kini sukan angkat berat masih dipertandingkan pada SUKMA Johor 2020. Apatah lagi tarikh baru bagi tamasya yang sudah ditangguhkan itu masih belum diputuskan. Tambah Datuk Ahmad Syapawi lagi, MSN akan meneruskan program latihan atlet angkat berat negara di peringkat kebangsaan dan pelapis seperti biasa walaupun PABM sedang digantung. Bagaimanapun, beliau menasihatkan
menasihatkan pegawai, jurulatih dan atlet angkat berat di semua peringkat mematuhi peraturan yang ada berkaitan dengan isu doping. Mereka diingatkan juga agar mematuhi arahan yang dikuatkuasakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan di seluruh negara ketika ini, termasuk sentiasa menjaga kebersihan dan pergerakan masing-masing. Keputusan IWF menggantung PABM itu telah menyebabkan atlet negara terlepas peluang untuk merebut tempat ke Sukan Olimpik Tokyo. Selain PABM, IWF turut menggantung Persatuan Angkat Berat Amatur Thailand kerana isu doping. Yayasan Kebajikan Atlet Malaysia YAKIB tidak menunggu lama untuk menyalurkan peruntukan yang diterima dari Kementerian Belia dan Sukan kepada ahlinya yang berdepan kesukaran akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan ketika ini. Menerusi 7 inisiatif proaktif KBS yang diumumkan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal American 9 American, 20 Mac lalu YAKIB menerima bantuan RM100,000. Menurut pengurus YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, seramai 35 bekas atlet termasuk 7 atlet para sudah mendapat bantuan RM500 setiap seorang yang didebitkan terus ke akaun masing-masing sejak Khamis lalu. Pengagihan bantuan ini ialah untuk meringankan beban ahli yang terkesan akibat PKP, terutama kepada mereka yang hilang punca pendapatan seperti peniaga kecil-kecilan, pemandu taksi dan jurulatih kelas latihan. Ini adalah fasa pertama dan fasa kedua kami akan agihkan lagi untuk seramai 50 bekas atlet. Saya harap bekas-bekas atlet lamanlah web YAKIB dan semua butiran tersebut ada tertera dalam waman tersebut. Peruntukan berkenaan disalurkan KBS dalam usaha membantu dan menyokong bekas atlet yang memerlukan bantuan sepanjang tempoh 14 hari Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan kerajaan bermula 18 Mac hingga 14 April ini. Saya seorang peniaga dan amat terkesan dengan PKP. Saya bersyukur menerima bantuan untuk menampung perbelanjaan kami sekeluarga. Saya berterima kasih kepada pihak kerajaan serta keprihatinan Datuk Seri Rizal American iaitu Menteri Belia dan Sukan. Sebabkan PKP ni saya tak boleh nak menjual lah sekarang ni. Ini alhamdulillah kerana menerima bantuan dapatlah untuk menampung keperluan keluarga. Kelab bola sepak Ligue 1 Ras Perancis dikejutkan dengan kematian doktor kelab itu, Bernard Gonzalez, lepas disahkan positif COVID-19. Gonzalez kemurungan dan enggan menerima kenyataan menyebabkan dia mengambil tindakan itu. Perkara itu disahkan Datuk Bandar Ras Arnold Robinan yang mendakwa menerima laporan bahawa Gonzalez meninggalkan nota yang mengatakan dia positif COVID-19. Berita itu ditangisi bukan sahaja kelab berkenaan tetapi penduduk di Ras yang menganggap Gonzalez seorang yang baik dan profesional. Perancis mencatat rekod kes positif COVID-19 kelima tertinggi di dunia ketika ini dengan jumlah keseluruhan sudah mencecah lebih 90,000 dan telah mengorbankan 8,078 orang. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Dengan itu, sekian paparan buletin pagi. Saya Syahira Izzati Yaakob. Assalamualaikum dan salam hormat.